Assalamualaikum, selamat malam kepada semua penonton-penonton yang terus saja bersama kami. Hari ini macam biasa, pelbagai topik kami bawakan kepada anda dalam rancangan Bual Konti yang ke udara di saluran berita RTM My TV. Hari ini bersama saya Kai Arba, juga bergandingan bersama rakan saya. Ya, saya Fika Arif. Untuk anda semua, semoga sihat-sihat sentiasa lah. Kita nak kupaskan banyak lagi isu ni yang sangat-sangat terkini lah, yang untuk nantilah kita bagi tahu. Cuba nak suruh anda ikuti juga dekat media sosial kita, iaitu Bual Konti di IG dan juga TikTok, juga Konti News di Facebook dan juga YouTube channel kita. Ya, itulah media sosial ni cepat kan. Kalau anda tak boleh nak menonton di saluran TV ataupun saluran berita RTM, boleh juga terus ke rtmklik.rtm.gov.my ataupun juga di podcast@rtm.gov.my. Okey. Hari ni topiknya santai-santai je, Fika. Boleh. Kita ada dua tetamu yang bersama kita di Bual Konti pada hari ini. Kalau anda lihat yang wanitanya, siapa tak kenal, inilah dia, Wani Carey. Selamat datang, Wani. Hai, Assalamualaikum. Okey, dan juga kita ada Insinyur Haji Rahim Selamat, iaitu pengarah daripada Institut Kemahiran Mara Seberang Perak Utara. Macam jauh je ni. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Penerbit kita kata tadi santai-santai. Jadi kita dah ada artis, nak bagi lagi santai, kita nak dengarlah nyanyi kan. Wah. Biasa saya dengar dekat radio, dekat TV kan, ni ada depan mata, takkan tak nak dengar. Ini betul-betul depan muka Depan ni. muka kan. Lagi-lagi ada single terbaru beliau yang berjudul Fajar. Jadi kita nak dengar sedikitlah suara daripada Wani Carey. Silakan. Okey. Betul tak lagu tu lagu macam ni? Benarkah? Betul. Tapi itu lagu Wani sebelum ni. Okey. Wani dah keluar lagu baru. Dah ada yang baru, promo lah kan. Okey. Terimalah Fajar. Masa silam, bak silang kata, ku mencari apa artinya. Kini jelas apa ku mau, semua yang ku tunggu diiringi fajar. Tempat sikit. Itulah dia lagu baru bertajuk Fajar. Baru je lagi kan, rilis dalam awal tahun ni. awal tahun ni kan. Patutlah Kai berdebar-debar tadi. Itulah. Okeylah. Jadi baik. kita nak terus ke kita punya topik pada hari inilah, pada malam ini, iaitu mengenai lepas SPM apa? Maksudnya ini mengenai perancangan Kai? Lepas SPM apa? Apa yang berlaku? Apa yang kita nak lakukan? Apa keputusannya nak dibuat ni kan? Okey, jadi kita nak mulakan dengan tetamu kita yang mana ni? Yelah, kita tahu kebanyakan sekarang ni remaja macam berada dalam dilema. Lepas dapat result SPM, apa nak buat kan? Jadi kita tampilkan Wani Carey, antara generasi muda juga yang baru lepasan SPM, lepas tu baru je kongsikan keputusan degree beliau. Jadi kita ajukan soalan pada Wani Carey dahululah. Jadi yalah, Wani Carey seorang penyanyi, dah berkejaya, tapi masih lagi nak melanjutkan pelajaran ni. Apa yang membuatkan Wani mengambil keputusan untuk terus melanjutkan pelajaran tu? Okey, pertama sekali nak ucap terima kasih dulu lah untuk Bual Konti kerana menjemput saya hari ini untuk berkongsi sedikit pengalaman tentang pelajaran saya dan kerjaya saya juga. Dan macam mana tercetusnya keinginan untuk sambung belajar lepas, walaupun sibuk SPM tu kita ada banyak show, banyak syuting dan sebagainya. Tapi apa yang membuatkan Wani terbuka hati untuk sambung belajar adalah bila mana kita tahu latar belakang family macam mana. Ada keluarga Wani yang macam mama sampai tahap SPM je, and then ayah Wani pun SPM saja. So Wani rasa macam kita
nak teruskanlah, orang kata disebabkan mereka ada masalah kewangan dulu kan, susah. So Wani rasa bila ada rezeki lebih ini, duit kita sendiri, apa salahnya untuk Wani sambung belajar dan dapatkan ijazah. Mana tahu perkara itu yang akan dapat mengubah masa depan kan. So benda yang datang dekat Wani adalah family. Disebabkan Wani pun kakak sulung, ada 2 orang adik, dan Wani nak adik-adik tu pun ikut jejak langkah Wani jugalah. Role model. Jadi sebenarnya ada viral juga kan di mana-mana rancangan jugalah mengatakan Wani seorang pelajar cemerlang SPM. Alhamdulillah. Sekolah Menengah Perempuan Sri Aman. Ya, di Petaling Jaya. Cemerlang itu alhamdulillah lah, dapat 7A. Dan 1B+, satu lagi C+. Tapi jangan tanya tak dapat A tu apa, sebab yang tak dapat A tu adalah subjek kira-kira lah. Kira-kira saya lemah sikit. Kita tak kira dia orang bagi je kita. Tak, dia sebenarnya yang mana otak seni ni, dia yang kira-kira tu dikurang sikit. Betul. Betul kan? Kedua tak apa, tak berkesorang. Sebab tu saya ambil kos lepas SPM, saya ambil undang-undang. Sebab saya rasa bila kira-kira saya lemah, tapi saya punya debat dan hujahan itu kuatlah dari arah situ. Nampak ciri-ciri kat sini. Perempuan. Sentiasa menang. Kita nak tahu dulu apa maksud TVET, industri TVET ni. TVET tu dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia PTV. Pendidikan Teknikal dan Vocational. Jadi pendidikan teknikal dan vocational ni adalah satu cabang pendidikan yang selain daripada akademik. Selalu mereka ingat bila sebut je pendidikan TVET ni, mereka ingat hanya pendidikan berkaitan dengan teknikal saja. Tapi dia adalah satu bidang cabang pendidikan. Pendidikan banyak kan, dia punya macam menyanyi pun pendidikan juga kan. Jadi pendidikan dia pelbagai. Jadi salah satu daripada dalam dunia ni dia bagi kepada 2 lah, iaitu pendidikan akademik, satu lagi adalah pendidikan technical dan vocational. Jadi pendidikan technical vocational ni berbanding akademik, dia punya konten pembelajaran dia ataupun jam pembelajaran dia tu lebih kepada kerja tangan ataupun kompetisi tangan tu, berbanding dengan menggunakan konektif atau menggunakan otak lah kan. Jadi kalau macam academic side tu, contoh macam Wani tadi tengah belajar berkaitan dengan undang-undang, dia banyak membaca, dia perkara tu dia tak banyak kerja tangan. Tapi macam technical ni dia melibatkan kerja tangan lah. Itu perbandingan antara pendidikan akademik dengan pendidikan technical dan vocational. Itu secara ringkasnya lah. Sebenarnya kalau kita bercakap pasal TVET ni cukup luas. Di bawah MARA sendiri katanya lebih 200 bidang kemahiran yang disediakan di bawah MARA sendiri. Berkongsikan. Okey, Lesok dan TVET di Malaysia ni kalau ikut cara keseluruhannya lah, sebab saya pun terlibat juga di peringkat negara mewakili MARA dalam Malaysian TVET kan, MTVET tu, boleh katakan hampir 1,200 institusi, sama ada di bawah naungan kerajaan ataupun swasta yang menawarkan program TVET. Tu yang tak tahu kan. Contoh kami di bawah MARA sendiri pun, di bawah MARA kami ada 269 institusi TVET MARA, bermula daripada penawaran dari peringkat sijil iaitu Digiat MARA, seterusnya di peringkat diploma di Institut Kemahiran MARA dan juga Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Orang panggil dia dengan nama akronim dia IKM dengan IKM ni popular juga kan. Lepas tu KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Lepas tu kita ada MARA MARA Japan Industrial Institute. Lepas tu kita ada German Malaysia Institute, dan yang paling tinggi sekali penawaran di peringkat pengajian tinggi kita ada Universiti Kuala Lumpur. Universiti Kuala Lumpur tu di bawah MARA. Jadi keseluruhan semua sekali itu adalah 269. Dengan penawaran program lebih kurang dalam 313 daripada peringkat sijil sampai ke peringkat PhD. Maknanya cukup luas tentang TVET. Sampai PhD tu. Sampai PhD. Ramai orang ingat dulu masuk TVET tak boleh pergi mana kan. Sekarang ni kita boleh menjadikan sampai ke peringkat PhD, di mana dia ada kemampuan dan kemahuan, insya-Allah dia boleh meneruskan pengajian tersebut. Maksudnya orang yang dah berada dalam bidang kemahiran pun boleh terus minta untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam bidang masing-masing lah kan. Ya, betul. Macam tu. Jadi kita nak tanya pula career daripada segi career Wani lah. Wani menyanyi, ada juga berlakon juga kan. Jadi dan sekarang ini dalam bidang ni lah kiranya masuk belajar juga dalam undang-undang punya pengajian kan. Jadi 2 bidang profesional yang berbeza. Jadi macam mana Wani menyesuaikan ataupun nak bahagikan masa untuk kedua-dua bidang profesional ni untuk masa depan nanti lebih tersusun macam tu?
Macam mana Wani bahagikan itu adalah satu benda Wani boleh kata macam kita dah sebatilah dengan bekerja dan belajar. Jadi bila dah ke arah universiti ni, dah ambil degree, masih kerja lagi, so Wani rasa tak ada masalah untuk Wani bahagikan masa. Walaupun Wani rasa subjek yang Wani ambil tu agak perlukan banyak baca, hafal dan sebagainya, tapi Wani rasa benda tu dah macam sebati dari kecil Wani buat. Dan insyaAllah kalau mungkin bila dah beranjak usia nanti Wani tak jadi seorang penyanyi atau pelakon dah, Wani akan teruskan dalam bidang undang-undang lah, menjadi seorang penasihat undang-undang ke Plan B. Plan B, betul. Jadi kalau ada topik berkenaan undang-undang, kita boleh jumpa boleh penasihat jemput undang-undang. juga. Boleh. Syazwani Kadang-kadang kan macam kalau benda melibatkan bakat kan, macam suara apa semua, tarian ke, kita tak tahu bila Allah nak uji kan. Betul. Kena ada plan B macam Wani katakan tadilah. So saya rasa boleh kaitkan juga dengan TVET, macam-macam kemahiran yang kita boleh tambah kan, daripada segi untuk masa akan datang lah. Betul. Untuk kejayaan kita kan. Baik. Jadi kita nak tanya juga pada engineer kita sendirilah. Tadi ada mengatakan bahawa bidang kemahiran dan juga teknikal ni mempunyai kelebihannya tersendiri. Kenapa ia dikatakan lebih penting dan juga lebih menjamin pekerjaan berbanding bidang-bidang pekerjaan yang lain? Pada Menteri Mesir telah membawa industri-industri, pelabur-pelabur datang sini untuk melabur di Malaysia, dan bila pemelabur-pelabur datang Malaysia, maka mereka telah membuat industri-industri seperti contoh macam proton kan dan sebagainya, maka kerja-kerja tersebut dia memerlukan ada orang yang teknikal ni untuk mengusahakan atau untuk melakukan kerja tersebut. Maka daripada saat itu kerja-kerja teknikal ni sangat penting dan sangat diperlukan lah. Bila masuk dalam era tahun 2000 sekarang ni, negara dan juga dunia telah pergi kepada satu lagi teknologi baru yang dipanggil IR 4.0. Jadi IR 4.0 ni maknanya teknologi yang lama tetapi dia atomizekan. Contohlah kalau macam dulu pemasang elektrik. Dulu pemasang elektrik dia hanya membuat pendawaian dan switch on dia hanya gunakan switch. Tapi hari ni kita dalam kereta pun gunakan handphone tu kan, boleh on melalui handphone. Jadi itu adalah satu teknologi. Jadi di sini maknanya untuk bidang kerja dalam TVET ni memang dah sedia ada. Kalau ikut pada hari ini memang sangat banyak dan sangat diperlukan. Jadi adalah baik kalau mereka-mereka zaman hari ni lah, pandangan saya, dan juga yang sebab saya dah involve dalam TVET ni lebih kurang dalam 30 tahun. Jadi saya lihat memang sangat sesuai pada hari ni anak-anak lepasan SPM ni pergilah ke bidang TVET ni. Memang dia cakap mudah dia kerja sedang menunggu. Kerja sedang menunggu. Itu yang kata tadi, itulah kelebihan. Berbanding dengan, bukanlah kita nak menafikan orang yang ambil akademik tadi. Perlu adalah, tetapi maknanya di situ tak, kalau ikut dari segi piramidnya tak perlu nak persen banyak pun. Dalam 30 atas pun dah cukup, yang bawah ni. Tapi kalau semua sekali nak pergi ke situ, siapa yang nak buat kerja kan? Takkan kita nak import orang lain. Jadi situ, dan peluang tu sangat luas, dan inilah patutnya direbut oleh anak-anak zaman hari ni tentang pendidikan TVET ni. Yang saya boleh cakap tadi secara umumnya, kerja sedang menunggu. Masih dalam pengajian tapi dah cop lah kata. Telah dilamar oleh industri-industri. Betul jugalah kan. Boleh juga kalau daripada macam duk fikir kan, tak tahu nak pergi mana apa semua. Better ramai-ramailah adik-adik kita tu masuk ke bidang TVET sebab kita boleh mengurangkan juga tenaga pekerja asing. Kan. Jadi kan? Jadi banyak sebenarnya kita akan bualkan untuk topik kita pada hari ini, lepas SPM apa. Tapi kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman, semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri.
Kembali lagi bersama kami di Bual Konti pada hari ini bersama Kai Arba, Fika, juga ada Wani Carey, bersama tetamu kita Insinyur Haji Rahim, pengarah Institut Kemahiran Mara Seberang Pride Utara. Okey, hari ini topik kita masih lagi lepas SPM apa? Seperti Wani Carey sendiri, SPM dah lepas. Degree pun alhamdulillah dah kongsikan dekat Instagram beliau. Tahniah Terima kasih. Okey, jadi ada sedikitlah dalam kalangan remaja ni kan. Lepas dapat SPM tu ada yang mengambil keputusan untuk uha-uha dulu, ambil me time, contoh pergi mengembara, terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan dan sebagainya. Jadi apa pendapat Wani sendiri masa tu? Masa mereka itu adakah membazir begitu sahaja sebab yang lain dah lanjutkan pelajaran, ada dah dapat sijil tapi mereka masih lagi dengan aktiviti di luar. Okay. Macam Wani sendiri, benda ni terjadi kat Wani juga, which is lepas SPM 17 tahun. Tahun yang seterusnya itu 18 tahun itu Wani stop 1 tahun sebab Wani rasa macam nak cari dulu hala tuju nak ke mana. Sebab macam yelah, ibu bapa mesti akan ada target, anak kena sambung terus jadi doktor, jadi lawyer, jadi polis dan sebagainya. Tapi Wani fikir dalam 1 tahun tu Wani nak fokus career dulu, cari duit dulu sebab Wani tahu kos nak sambung belajar ini agak tinggi. Dan Wani rasa time tu lepas dah setahun cuti tu, dia bukan cuti yang semata-mata cuti-cuti tau. Dia macam Wani bekerja, mungkin yang lain tu bercuti tengah fikir nak sambung apa ni. Tapi lepas tu baru Wani fikir okay, sambunglah foundation. So Wani sambung foundation in law dan itu ambil dalam setahun setengah saja. So bagi Wani, pandangan Wani sendiri ini terpulang kepada individu, sama ada nak sambung diploma ke, pergi vocational ke, terus ambil orang kata apa, tahun STPM ke kan, macam tu. Jadi Wani rasa benda ni terpulang pada individu. Tak semestinya kalau dia lambat sambung belajar dia ketinggalan ke belakang. Sebab bagi Wani itu adalah kemampuan diri sendiri. Betul. Dan tapi apa yang Wani boleh sarankan, bila kita dah sambung belajar itu, contoh kita dah masuk foundation, teruslah ke degree, masa PhD kalau betul-betul nak habiskan pembelajaran itu. Sebab Wani rasa kalau kita tangguh sekejap, memang mood belajar tu hilang. Hilang momentum. Ya, jangan cuti lama sangat lah orang kata. Ada orang sekarang ni sikit-sikit healing, sikit-sikit me time kan. Lepas tu terlajak lama Terus hanyut di lautan sepi. Okay. Pada kita nak tanya, kita nak fokus juga mengenai TVET ni kan. Dia kata kalau kurang cemerlang, pergilah Kemahiran. Saya rasa persepsi tu mungkin masyarakat hari ni kena buang jauh lah kot. Mungkin zaman-zaman saya dulu-dulu, ramai beranggapan bahawa pendidikan TVET ni adalah alternatif ataupun dah pilihan yang kedua, dah tak ada apa-apa pilihan. Tapi pada pandangan saya tak sesuai pun pada hari ini diperkatakan begitu. Sebab TVET ni macam saya kata di peringkat awal tadi, pendidikan dia bukan sahaja mereka-mereka yang memerlukan kerja tangan, tapi ada juga yang memerlukan yang high thinking skill. Contoh macam orang mereka yang terlibat dalam IT dan gitu. Dalam IT itu adalah satu kemahiran untuk mereka memprogram. Kalau bukan orang-orang biasa boleh buat tu. Kita juga perlukan orang kadang-kadang yang thinkers dia tinggi lah. Yang betul lah mereka-mereka yang dapat 5A, 6A tu kan. Mereka patutnya pergi ke situ. Siapa yang nak buat program-program tu? Jadi program-program tu mesti ada orang yang berpendidikan tinggi. Saya setuju macam Wani tadi sebut. Wani walaupun dia remaja kan, tapi saya nampak jawapan dia macam orang dewasa kot lah. Di antara dia kata tadi, walaupun santai kan, walaupun itu terpulang pada masing-masing. Pada hari ni saya cakap betul lah, sebab kita ruang pembelajaran tu sangat banyak. Jadi kalau kata anak-anak dia rasa dia nak rehat sementara, boleh, tapi cuma jangan rehat lama-lama lah kan. Nanti rehat lama-lama dia hilang. Okay, jadi berbaik mula pada TVET tu tadi. Saya pada hari ni sebenarnya TVET ramai orang yang tak tahu. Walaupun mereka tu akademik dia kurang, tapi bila ataupun mereka yang sekarang itu, contoh di Institut Kemahiran Mara, di Kolej Kemahiran Tinggi Mara, di kalangan mereka yang menyertai program TVET ni bukan saja mereka-mereka yang yang sederhana akademiknya. Di kalangan sekarang ni mereka-mereka lepasan MRSM, mereka daripada sekolah sains, mereka pun dah nampak. Kerana apa? Sebab satu, macam saya kata tadi, satu jaminan kerja. Keduanya, macam bidang TVET ni kebanyakannya
dia punya pulangan ataupun gaji dia yang ditawarkan oleh majikan memang boleh dia katakan besar. Okay, sebagai contoh, macam orang buat kerja welding kan. Welding memang nampak kerja tu berat. Tapi bila pembelajaran di IKM, selepas mereka di peringkat sijil selama tahap 1, tahap 2, tahap 3 di peringkat sijil, mereka perlu kita gilap dia punya knowledge dia. Maka kita minta pelajar-pelajar yang ni, kalau dia berjaya, kita sambungkan di peringkat degree level. Dia masih lagi belajar dalam welding, tetapi dia menekankan dari segi aspek apa? Theoretical tu, macam mana nak buat. Ending dia, walaupun dia punya pembelajaran asal tu adalah TVET, ending dia boleh jadi jurutera juga. Dia masih boleh jurutera. Jadi itulah kebebasan pendidikan pada hari ini. Jadi tak rugi kalau mereka memilih TVET itu sebagai laluan utama. Dan pada saya sangat sesuai. Dan pelajar-pelajar kami lepasan daripada IKM, daripada KKTM, pada hari ini kalau tuan-tuan boleh buat survey pun boleh tengok, ataupun boleh tengok melalui FB di TVET MARA, ataupun di Institut Kemahiran MARA, ataupun di Kolej Kemahiran Tinggi MARA tadi, kebanyakan mereka, kalaupun tadi kata welding ni, dia punya income dia 5 angka. Saya dah sebut. Dan kerja dia bukan setakat Malaysia, dia boleh kerja satu dunia. Kami ada alhamdulillah macam tu. Bukan kata amount dia kecil, memang dia banyak. Sangat ramai. Jadi di situ peluang mereka boleh dapat kerja dan juga boleh menjana income. Selain daripada menyanyi lah. Menyanyi of course lah. Saya setuju yang cakap tu kan. Sebab sebelum ni pun ada yang tular jurukimpal wanita. Welding dalam laut. dasar laut tu. Underwater. Antara bukti. Antara bukti dia. Itu kalau tanya dia berapa tu. Dia punya gaji bukan kira bulan tu. Dia kira jam. Wow. Pempengaruh ataupun social media influencer. Sekarang ni memang zaman sibuk. TikTok, Instagram, sibuk influencer. Adakah ini antara yang kita boleh kategorikan sebagai kejayaan? Mereka lebih suka nak senang je kan. Dia suka jadi pempengaruh ni kan. Easy money. Pada saya tak ada masalah kan. Tapi dia pempengaruh ni sampai bila dia jadi pempengaruh. Yang buat pempengaruh ni kadang jadi konten kan. Dia buat benda apa-apa perkara dia nak risik. Nanti silap dia punya konten dia boleh menjadi masalah pada diri sendiri. Jadi dah tu bukan semua orang pun boleh buat kan. Jadi di situ kalau pada pandangan saya lah, maknanya kalau kata dia orang ada bakat tu tak apalah, boleh teruskan. Tapi yang kata-kata bukan semua macam menyanyi ni kan. Bukan kata semua orang boleh menyanyi kan. Jadi fokus tu biarlah yang tak payahlah nak pergi situ ramai-ramai. Pergilah yang terbuka ni sangat banyak. Saya kalau ambil contoh, masa saya bekerja di Johor Bahru kan. Di sekitar Johor Bahru saja kerajaan telah membuat pengerang tu kan, apa tu, Rapid Petronas, iaitu kawasan penapisan minyak yang terbesar di Malaysia ni. Di situ saja memerlukan pekerja-pekerja teknikal hampir dekat dalam 20,000 orang. Jadi siapa yang nak buat kerja tersebut? Inilah mereka-mereka daripada golongan teknikal. Macam mana Wani lihat Wani 10 tahun akan datang? Wani nak jadi apa? Tahun ke? Wani nak Sebab jadi sekarang apa? masa cepat berlalu kan. Dan mungkin ada cadangan juga untuk adik-adik SPM lah, untuk merancang lebih awal tu apa nak jadi nanti. Okey, kalau 10 tahun dari sekarang saya pun masuk 33 tahun lah kan. Tapi rancangan saya macam tidak boleh lihat lagi lah saya seorang apa, saya jadi apa 10 tahun. Tapi sebab sekarang ini saya hanya letak dalam diri saya adalah sementara saya masih belajar dan sementara saya masih kerja, saya hanya buat je apa yang saya buat. Dan plan itu ada juga plan nak jadi seorang penasihat undang-undang. Tapi sekarang ini passion tu, orang kata minat jiwa itu lebih kepada industri seni lah. So Wani rasa Wani akan teruskan menghiburkan orang sebagai seorang penyanyi dan penghibur. Dan pada waktu yang sama nak habiskan pembelajaran insyaAllah sampai PhD. Dan tengoklah kalau rezeki itu sebagai penyanyi, mungkin dah ramai penyanyi baru nanti. Kita dah berganjak usia juga, Wani akan terus fokus dalam dunia undang-undang lah pula. Jangan risau Wani, kita ada contoh yang sekarang ni Dr. Suinsi. Ya, Dr. Suinsi. Ini orang kata, saya tengok Wani baru saya tengok betul lah orang kata apa, beauty with brain. Beauty with brain. Yes. Alhamdulillah. Contoh kat depan ni. Okey. Baik, itu daripada Wani sendiri. Jadi kepada Insinyur Haji Rahim selamat kita, saranan dan juga pandangan untuk kita nak meningkatkan kualiti pendidikan negara termasuklah TVET sendiri. Okey, berkaitan dengan TVET juga pada hari ini. Kalau satu masa dulu dalam keperluan tenaga kerja yang kita perlukan technical sepenuhnya, memang pembelajaran ataupun syllabus pada masa itu dia berfokuskan pada lebih kurang 90%
dia punya pendidikan dia memang hands on kan, dalam 10% saja kepada theoretical. Tapi pada hari ini TVET yang dia yang dibuat di peringkat MARA contohnya dan juga di peringkat negara, kita melihat dia adalah satu pendidikan yang holistik dan seimbang. Apa maksud holistik? Maknanya pembelajaran yang kita bagi kepada pelajar-pelajar TVET ni bukan lagi sekadar 100% teknikal. Dia ada pemberat, tapi kita tak meninggalkan tapi kita tak membiarkan dia terlampau sedikit teknikal tu, tidak. Jadi pelajar-pelajar di luar sana tak perlu risaulah pada hari ni. Ke mana tadi lepas SPM tajuk ni tadi, tak perlu risau. Sekarang ni di Malaysia sangat banyak kerajaan ataupun swasta telah memberikan tawaran tawaran belajar kepada mereka yang minat belajar dalam TVET ni. Maka saya menyarankanlah kepada kepada semua masyarakat yang lepasan SPM ni, jika boleh teruskan sambung pengajian, sambung pengajian ke peringkat, tak kira lah sama ada akademik ataupun teknikal. Tapi macam saya kata tadi, keperluan negara sekarang ni baiklah pergi pada technical side. Satu, boleh membantu kepada pembangunan cepat untuk negara membangun. Kedua, dia adalah untuk keuntungan bagi diri sendiri. Baik, itulah antara kupasan topik kita pada hari ini, lepasan SPM, termasuklah itu TVET itu sendiri cukup luas. Jadi pendidikan TVET ini antara peranan penting jugalah betul. Dalam kita nak melahirkan tenaga kerja mahir, dalam kita nak meningkatkan ekonomi serta kemakmuran negara. Baik, sampai di sini saja untuk Bual Konti pada hari ini bersama Wani Carey ataupun namanya Cik Syazwani Abdullah. Terima kasih. Penasihat undang-undang, insya-Allah. Juga terima kasih kepada Insinyur Haji Rahim Selamat, pengarah Institut Kemahiran MARA Seberang Perai Utara. Terima kasih Insinyur. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mungkin ada topik-topik yang lebih menarik lagi lepas ni kan. Jadi untuk anda semua, jangan lupa saksikan kita macam biasa di saluran berita RTM di MyTV dan juga diikuti kita di media sosial Bual Konti di IG dan juga TikTok, Konti News di Facebook dan juga YouTube. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.